الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan hidup kita diberkati Allah di dunia dan di akhirat. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk pengajaran daripada peristiwa Isra Mi'raj. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam tersebut diperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang banyak mengajar dan iktibar ini dirakamkan dalam ayat pertama dalam surah Al-Isra. Firman Allah Subhanahu wa taala, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Maksudnya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkati sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Manakala peristiwa Mi'raj pula telah dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm, antaranya ayat 13 dan 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan dia sesungguhnya Nabi Muhammad telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk rupanya yang asal sekali lagi di sisi sidratul muntaha, yakni langit tertinggi. Sidang Jumat yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, antara hikmah Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui peristiwa ini sebagai ketenangan jiwa setelah baginda mengalami pelbagai halangan dan rintangan dalam perjuangan dakwah tersebut, termasuk kehilangan dua orang yang tersayang, yaitu isteri dan bapa saudaranya sendiri. Allah Subhanahu wa taala juga menunjukkan kebesarannya disamping menguatkan keimanan dan keyakinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap segala janji kemenangan Islam. Peristiwa ini juga menunjukkan kedudukan tertinggi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila dimi'rajkan sehingga bertemu Allah Subhanahu wa taala sebagai penghormatan di samping untuk menerima perintah yang agung. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, antara peristiwa penting yang berlaku dalam peristiwa Mi'raj ialah perintah salat secara khusus. Kisah ini diceritakan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Pada mulanya baginda diwajibkan untuk salat 50 kali sehari semalam. Namun apabila baginda bertemu Nabi Musa alaihi salam, baginda dinasihatkan agar memohon kepada Allah untuk dikurangkan perintah salat itu sehinggalah akhirnya berbaki 5 kali salat sehari semalam. Walaupun begitu, Nabi Musa terus menasihati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya meminta dikurangkan lagi dengan berkata di dalam riwayat Imam Al-Bukhari yang bermaksud
Nabi Musa berkata, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu untuk melakukan 5 kali salat setiap hari. Aku telah mencubanya pada orang sebelum kamu, dan aku telah cuba bersungguh-sungguh untuk melakukannya pada Bani Israel. Kembalilah kepada Allah dan mintalah keringanan daripadanya untuk umatmu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah meminta sehingga aku menjadi malu untuk meminta lagi. Akan tetapi aku redha dan aku berserah. Apabila aku berlalu, ada suara yang menyeru, aku telah menjalankan kewajipanku dan aku telah kurangkan bebanan hamba. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, di antara mesej pengajaran yang boleh kita renungi daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, yang pertama, restu ibu bapa sangat penting agar hidup diberkati dan diredai Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dapat kita pelajari menerusi peristiwa Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di langit pertama. Baginda bertemu Nabi Adam alaihi salam sebagai bapa seluruh umat manusia. Ini memberi pengajaran kepada kita, apabila bermusafir jauh atau menerima satu tugas yang besar, perlulah terlebih dahulu menemui ibu bapa atau ahli keluarga yang tua untuk memohon doa dan restu mereka agar kita dapat melaksanakan tugas tersebut dengan baik dan selamat. Kedua, pentingnya melakukan kerujukan dan perundingan, mendengar nasihat-nasihat orang yang lebih tua dan lebih pengalaman apabila menerima sesuatu tugas seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pertemuan dengan Nabi Musa, berbandingkan hadis yang dipetik tadi. Pertemuan melibatkan dua rasul ini mendidik kita tentang kepentingan menguasai seni perundingan, atau kita panggil dalam bahasa Inggeris art of negotiation. Ketiga, apabila menerima sesuatu tugas berat, janganlah gopoh melaksanakan. Timbangkan dan fikirkan, dapatkan nasihat daripada dan pandangan supaya tidak membebankan pengikut akibat daripada keputusan pemimpin yang dibuat secara terburu-buru. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-anatu minallah wal ajlatu minasyaitan, yang bermaksud ketenangan itu daripada Allah dan terburu-buru itu daripada syaitan. Yang keempat, sabar adalah satu sifat yang sangat dituntut. Kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berulang-alik memohon dikurangkan bilangan salat sehingga Allah Subhanahu wa taala mengurangi bilangan salat sehari semalam daripada 50 kali kepada 5 kali. Pengajarannya adalah sifat sabar dituntut untuk mencapai sesuatu yang dihajati. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, wahai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan satu perintah Tuhan, dengan bersabar dan dengan mengerjakan solat, kerana sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang kelima, ujian Allah meletakkan perintah berat, yaitu solat 50 kali solat sehari semalam, dan dengan rahmat Allah, yaitu keadilan dan ihsannya, kerana mahu memberi mesej kepada manusia supaya merayu, memohon dan berunding bila menerima perintah yang berat untuk boleh diringankan. Juga mesej kepada pihak atasan agar bersifat adil dan ihsan ketika mengeluarkan sesuatu perintah. Jika menjadi terlalu berat untuk dipikul, perlu dipertimbangkan semula dan dilakukan ubah suai. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taghabun ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fattaqullaha mastata'tum. Sadaqallahul azim. Maksudnya, oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah sedaya upaya kamu. Yang keenam, jangan bersifat oportunis, atau kita panggil sebagai mengambil kesempatan terhadap sesuatu kebaikan, kerana setelah dikurangkan daripada 50 kali solat kepada 5 kali,
salat sehari semalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti di situ kerana sifat malu yang menghiasi peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikisahkan di dalam hadis berkenaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima perintah solat walaupun masih dinasihatkan oleh Nabi Musa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dikurangkan lagi. Yang ketujuh, tidak ada perkara yang mustahil untuk dicapai jika manusia berani berfikir di luar kotak. Di samping itu, manusia adalah sentiasa berserah diri dan yakin dengan kehendak Allah kepada hamba-Nya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maksudnya, sesungguhnya keadaan kekuasaannya apabila ia menghendaki adanya sesuatu, hanyalah ia berfirman kepada hakikat benda itu, jadilah engkau, maka ia terus menjadi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.